Hello guys, welcome back to my channel Shafirish. Okay guys, so untuk video hari ni aku nak buat satu video berkenaan tentang KWSP. Okay, untuk pengeluaran akaun 1, iaitu yang terbaru iSinar. Okay, so aku nak bagi penjelasan lah bagi siapa yang tak faham lagi lah. Sebab aku tengok banyak juga video-video orang komen yang tak faham, yang susah nak faham kan. So aku yang dah faham ni, aku nak explain sikit lah supaya korang boleh faham. Okay, so kalau video ini bermanfaat, aku harap korang boleh share pada kawan-kawan korang supaya dia faham macam mana kita nak buat pengeluaran daripada KWSP untuk iSinar menggunakan duit yang ada di akaun 1. Okay, first kali yang aku nak bagi tahu adalah KWSP telah mengeluarkan satu kenyataan yang akan mewujudkan satu lagi jenis bentuk pengeluaran payah nak aku nak sebut daripada akaun KWSP, akaun 1, iaitu yang diberi nama iSinar. So korang kena tahu akaun 1 dengan akaun 2 ni berbeza. Okay, kalau korang yang dah ada menggunakan pengeluaran untuk akaun 2 iaitu iLestari, so untuk buat permohonan untuk iSinar menggunakan akaun 1 KWSP, cara permohonan dia lain. Okay, dia belum buka lagi sebab untuk iSinar ni akan dibuka pada Disember 2020. So dia pun tak keluarkan lagi portal rasmi untuk buat permohonan. So aku akan terangkan sedikit lah mana korang yang tak faham tu. Okay, apa yang boleh aku fahamkan, iSinar ni dia ada golongan yang disasarkan. Maksudnya setakat ni hanya golongan-golongan yang hilang pendapatan, yang hilang pekerjaan, yang cuti tanpa gaji. Okey, hanya golongan-golongan yang tak bekerja lah. Senang nak faham, golongan yang tak bekerja macam aku. Okey, so itu syarat dia buat masa sekarang. Okey, tapi bagi aku syarat tu sebenarnya tak adil sebab ada je golongan yang bekerja, okey, yang diorang pun tak boleh nak survive sebenarnya sebab diorang punya allowance, diorang punya OT, diorang punya apa commission apa semua, aku guarantee 100% mesti tak ada. Diorang akan makan basic saja. Sebab apa? Sebab ramai member aku yang masih bekerja tapi diorang hanya makan basic saja. So bagi aku sepatutnya KWSP kena perbetulkan balik syarat tu supaya biar semua rakyat rasa, okay, rasa untuk pengeluaran duit daripada akaun 1 KWSP diorang sendiri, diorang punya kan, kita punya kan, kita yang bayar. So banyak pula syarat dia. So aku nak terangkan untuk KWSP iSinar ni, okay, dia ada dua jenis pengeluaran. Okay, yang pertama adalah pemohon yang mempunyai duit dalam akaun 1 melebihi daripada RM90,000 Malaysia ke atas. Okey. Yang jenis yang kedua adalah pemohon yang mempunyai simpanan ataupun duit di dalam akaun 1 below ataupun bawah daripada RM90,000 Malaysia. Okey. So aku akan ceritakan dulu, okey, untuk pemohon yang simpanan dia dalam akaun 1 melebihi daripada RM90,000 ke atas. Okey. So, untuk pemohon yang mempunyai RM90,000 ke atas, dia boleh mengeluarkan sebanyak 90% daripada duit yang ada dalam akaun 1. Kita ambil contoh. Dalam akaun 1 ada RM90,000 tepat. Okey. So, kita layak memohon 10% daripada amount tersebut, iaitu RM9,000 Malaysia. Okey. Contoh yang kedua, kalau dalam akaun 1 KWSP kita ada RM100,000, so kita layak memohon untuk 10% pengeluaran. Contohnya kita akan dapat RM10,000 Malaysia. Okey. Contoh yang ketiga adalah contoh dalam kita punya akaun ada RM120,000 Malaysia. So 10% daripada RM120,000 Malaysia adalah RM12,000. Kita layak mendapat RM12,000 Malaysia dalam akaun 1. Okey, ni jenis yang pertama. Cara pembayaran KWSP kepada kita, okey, sebab KWSP akan dibuka permohonannya pada Disember, okey, lagi sebulan lagi, tak sampai sebulan, lagi beberapa minggu. Dan dia punya pembayaran
kredit ke akaun kita pada awal tahun, Januari 2021. So cara pembayarannya, maksimum dia punya pembayaran adalah RM10,000 kepada pemohon tersebut. Contoh kita ambil dalam akaun pemohon tu ada RM90,000 Malaysia, dia apply untuk keluarkan 10%, RM9,000. So pada bulan Januari 2021, KWSP akan kreditkan RM9,000 maksimum kepada akaun tersebut. So untuk next bulan lain dah tak adalah, sebab maksimum RM10,000. RM10,000, boleh faham setakat ni? Kalau tak faham tu buat faham lah. So kita ambil contoh yang kedua. Dalam akaun satu ada RM100,000, kita apply 10%, kita boleh buat keluar RM10,000. RM10,000. So KWSP akan bayar pada Januari, RM10,000 maksimum. Dia akan bayar RM10,000 untuk pendahuluan ataupun bulan pertama. So untuk bulan kedua tak ada dah lah, sebab kita boleh keluar hanya RM10,000. So dia dah bagi RM10,000 saja. So kita ambil contoh yang ketiga tadi, yang saya sebut tadi. Contoh dalam akaun kita ada RM120,000 Malaysia, kita apply 10% daripada amount tersebut, kita boleh keluar, layak keluar RM12,000 Malaysia. So untuk pendahuluan ataupun bulan pertama, KWSP akan kreditkan, akan masukkan duit itu kepada akaun kita sebanyak RM10,000. So bulan kedua, ketiga, keempat dan sampai 5, bulan seterusnya lagi balance RM2,000 tu, dia akan kreditkan ke akaun kita secara berkala sampai RM2,000 tu settle. Boleh faham setakat tu Itu jenis yang pertama lah. So sekarang ni aku akan cerita untuk jenis yang nombor 2, iaitu jenis simpanan yang bawah daripada RM90,000 Malaysia. Untuk RM90,000 Malaysia ke bawah, had pengeluaran untuk akaun ini adalah sebanyak maksimum sebanyak RM9,000 Malaysia sahaja. Kalau dalam akaun satu korang tu bawah daripada RM90,000 Malaysia, so korang boleh maksimum pengeluaran duit dalam akaun satu adalah RM9,000 Malaysia sahaja. Dia lain dengan jenis yang tadi aku cerita, boleh buat keluar 10% tu. So korang kena faham, korang dalam akaun satu korang ada berapa. Sama ada korang ada atas daripada RM90,000 ataupun bawah daripada RM90,000. Bawah daripada RM90,000 ni termasuklah yang ada RM3,000, ada RM5,000 dekat akaun korang, yang korang baru kerja 2-3 tahun tu kan, pasal ada Covid kena berhenti kerja apa semua kan. So aku nak cerita macam mana dia bayar dan juga macam mana dia masuk dalam akaun kita lah. Bawah RM90,000 maksimum kita boleh dapat adalah RM9,000 sahaja. Contoh kita ambil dalam akaun korang ada RM5,000. Ada RM5,000 dalam akaun korang, maksimum RM9,000. Takkanlah nak dia bagi RM9,000 pula, sebab dalam akaun korang ada RM5,000 je. RM5,000 saja. Aku malah kesasar dah. So aku anggaplah korang ada RM5,000, korang keluar RM4,500 lah. Korang tinggalkan RM500 dalam akaun satu tersebut. Dia minimum dalam akaun satu korang kena tinggalkan lebih kurang RM100 sahaja. So korang boleh keluarkan, contoh kalau korang ada RM5,000, korang boleh keluarkan sebanyak RM4,900. Tapi aku ambil nombor genap. Kalau korang ada RM5,000 dalam akaun satu, korang boleh keluar RM4,500. So untuk bayaran pertama ataupun pendahuluan, dia akan bayar maksimum sehingga RM4,000 untuk bayaran pertama. Untuk balance-balance, contoh korang bawa keluar RM4,500, so RM4,000 untuk bayaran pertama. So lagi RM500 dia akan bayar 5 bulan ke depan secara berkala sampai RM500 habis. Contoh 5 bulan, kita ambil lah sebulan RM100 sampai RM500. So contoh yang kedua, aku bagi dalam akaun korang tu ada RM10,000. Ada RM10,000 bawah daripada RM90,000. So boleh faham korang boleh keluar maksimum RM9,000 saja. So korang keluar RM9,000 Malaysia. Boleh keluar. So korang mohon untuk keluar RM9,000 Malaysia. Dalam akaun korang ada RM10,000.
So maksudnya balance dalam akaun korang akan tinggal 1000 sahaja. So bayaran dia sama juga. Maksimum pendahuluan adalah RM4,000. Okey, lagi balance RM5,000 dia akan bayar kepada korang 5 bulan ke depan secara berkala. Maksudnya RM5,000 lagi korang dah dengan 5 berapa setiap bulan korang akan dapat. Okey, tapi untuk bulan pertama dia akan bayar RM4,000. So contoh yang ketiga, dalam akaun korang tu ada RM80,000. Okey, RM80,000. Tapi dia still bawah daripada RM90,000 Malaysia. So maksimum yang boleh korang keluar adalah RM9,000 sahaja. So sama juga macam aku cakap tadi, pembayaran dia pendahuluan RM4,000 maksimum dan 5 bulan seterusnya secara berkala. Okey, sebanyak yang sampai balance tu habis lah. So ada 2 jenis. Itu sahaja untuk 2 jenis ni. Dan akan ada pembayaran balik. Okey, pembayaran balik ni bukan bermakna lepas kita dapat duit tu kita dah habis guna, kita kena bayar macam kita bayar kat bank, kita kena bayar duit kereta apa semua kan. Okey, dia takkan ada sampai surat suruh bayar balik akaun satu yang korang dah dapat duit tu. Tak ada. Dia bukannya macam bank loan ke apa, tak ada. Maksudnya bila korang dah kerja nanti korang akan ada pembayaran semula balik kan. Syarikat korang yang korang kerja tu akan buat EPF Soso. So daripada situ, kalau macam sebelum ni korang kerja, dia akan potong untuk akaun 2. Okey, untuk akaun 2 daripada duit gaji kita tu, daripada company, dia akan masuk ke akaun 1. So selepas daripada korang mohon KWSP iSINA, okey, akaun 1 punya pengeluaran ni, lepas korang bekerja, dia akan potong terus masuk semua ke akaun 1. Okey, boleh faham Dia akan potong semua untuk masuk ke akaun 1, gaji kita dan juga duit bayaran daripada company tempat kita bekerja nanti. Dia potong sampai cukup duit yang kita keluarkan. Contoh kalau kita keluar RM9,000, sampai RM9,000 baru dia akan separate balik. Macam sebelum ni lah, macam biasalah, akan masuk kita punya gaji, akan masuk ke akaun 2, kita punya company akan masuk ke akaun 1. Dia bukannya suruh kita bayar macam kita bayar kereta setiap bulan. Kalau tak bayar, tangguh ke apa, keluar sampai surat, kena saman ke, kena tarik kereta, tak ada. Okay, so kalau korang tak kerja, korang tak perlu risau lah. Kalau korang kerja, kita tak ada apalah, dia akan potong terus ke akaun 1 lah maksudnya. Okey, dia akan kumpulkan ke akaun 1 sampailah cukup amount yang korang ambil daripada akaun 1. Kita tak tahu lagi syarat macam mana sebab ramai sangat yang tak puas hati sebenarnya. Okey, macam aku cakap di awal video tadi, aku harap dia boleh ubahlah sikit syarat kan, sebab bukannya yang tak bekerja macam aku je terasa. Orang yang bekerja pun terasa juga. Nak bayar hutang, macam-macam hutang, ni lagilah terasa kan. So aku insyaAllah boleh dapat lah sebab aku dah tak kerja. Okay, so untuk permohonan tu nanti dia akan buka bulan Disember. Okay, sekarang ni pun tak ada lagi dia punya link ataupun dia punya portal untuk permohonan iSINA ni. So nanti lepas bulan Disember nanti kita tengoklah, kita sama-sama tengok macam mana syarat dia. So aku harap video ni dapat memberi manfaat pada korang yang menonton video ni. Aku harap korang faham lah. Kalau korang tak faham, korang buat faham lah, ataupun carilah video yang lagi senang nak faham. Okay, so kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and comment. Dan jangan lupa support channel aku supaya aku lebih semangat untuk buat video lagi. So itu saja daripada aku, Syafiq Rish. So jumpa lagi di next video dan Assalamualaikum. Bye bye.